لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin, tuan-tuan, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama marilah kita mulakan majlis yang penuh barakah pada malam ini dengan kita lafazkan kalam-kalam dan kalimah yang mulia, iaitu bersama-sama kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurniaan, segala rezeki-rezeki dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi dipinjamkan, masih direzekikan, dipanjangkan kepada kita sehinggalah ke saat ini. Alhamdulillah. Termasuklah juga bersyukur atas nikmat kesihatan yang masih dikurniakan Allah Ta'ala kepada kita, terutamanya dalam situasi COVID yang mutakhir ini meningkat semula. Bahkan ada masjid-masjid dan surau-surau yang ditutup satu daerah terus, iaitu di Kelang. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang sedang kita hadapi ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang memang keadaan sebenar. Terutamanya di luar sana ramai mereka-mereka yang sedang bertukuh lumus, terutama mereka yang merupakan barisan hadapan. Jadi sangat tak patut kalau kita dalam masa yang sama perkara-perkara mudah, SOP yang senang ataupun tak mampu kita nak buat. Dalam keadaan ramai mereka di luar sana yang bahkan cuti dibekukan, kaki tangan pun tak cukup. Contoh tuan, kalau siapa yang baca berita hari ini, antara yang betul-betul kritikal sekarang satu hospital di kota Kinabalu, yang ICU-nya sekarang dalam keadaan yang lumpuh ICU-nya, sebab jururawat di sana ada 60 orang, 44 orang sedang di kuarantin. Jadi bayang daripada 60, 44 orang tak boleh kerja, apa nak buat kan? Jadi lumpuh ICU di sana. Dalam masa yang sama, kita sebahagian kita di sini memandang perkara-perkara ini sebagai benda yang remeh, bahkan yang sedih sampai berkonspirasi dan sebagainya. Sedangkan di luar sana mereka ada yang bahkan lama mungkin dah tak balik rumah. Mereka-mereka yang cuti pun dah tak dapat untuk berhadapan dengan wabak ini. Jadi seluruh tuan-tuan puan sekalian, atas nikmat yang Allah pinjamkan ini, alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi pada malam ini. Seperti biasa, kita akan sambung pengajaran dan iktibar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang masih ingat ataupun mungkin ada yang mencatat pertemuan kita ini, kita nak habiskan malam ni ayat yang kelima daripada surah Yusuf, iaitu firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Surahallahul azim. Baik tuan-tuan sekalian, maksudnya kita dah sebut dah itu. Kalau nak tengok boleh tengok sendirilah. Dalam handphone kita pun ada Quran. Yang mana ayat 5 ni adalah pengiktirafan daripada ayahandanya, iaitu Nabi Yaqub itu mengiktiraf bahawa mimpi Nabi Yusuf itu adalah sesuatu yang benar.
Walaupun perkataan ya bunayya. Jadi kalau tuan-tuan pernah dengar perkataan ni, dia perkataan yang orang Arab zaman sekarang pun tak pakai. Kerana ya bunayya ni adalah maksudnya wahai anakku dengan bahasa yang sangat halus. Kalau macam kita ni contoh kan, orang memanggil bapa dengan perkataan ayahanda gitu. Ada kawan saya ni yang dia memanggil maknya bonda. Jadi kita pun rasa halus sungguh bahasa dia. Jadi tuan-tuan sekalian, maka itulah ya bunayya ni dalam tafsir menyebutkan ia merujuk kepada situasi Nabi Yusuf yang masih kecil. Kerana ya bunayya ni merujuk kepada panggilan lembut, panggilan manja gitu. Jadi ia sekaligus menunjukkan ada di kalangan Rasul yang pada usia mudanya pun sudahlah mendapat tanda-tanda kerasulan. Kalau Nabi Isa lagi lah. Kita dah bincang sebelum kisah ni. Nabi Isa bahkan dalam surah Maryam sebut waktu baby lagi dah bercakap dan berkata-kata di hadapan manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, juga kita dah sebutkan itu, maka satu daripada cara datangnya wahyu itu juga adalah daripada mimpi. Itu yang bezakan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Mimpi mereka ni bukan benar aja. Mimpi-mimpi mereka itu bahkan benda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan agama. Macam Nabi kita pun ada urusan agama tu datang daripada tidur dan mimpi baginda. Dan kita sambung pada malam ni tuan-tuan sekalian dalam pengajaran yang berikutnya. Kita nak lanjutkan hal mimpi ni lah. Baik. Dalam tafsir, contohnya kalau tuan-tuan lihat tafsir Al-Wasit, ini yang saya rujuk lah. Pengarang tafsir Al-Wasit membawakan beberapa persoalan tentang mimpi ni. Yang pertama, bagaimana memang ada di sana istilah yang dipanggil ru'ya salihah, mimpi yang benar. Salihah ni kalau siapa yang kita selalu guna pun perkataan ni, salihah ni maksudnya baik, wanita baik. Tapi juga sebenarnya ia membawa maksud sesuatu yang betul. Di ru'ya salihah maksudnya mimpi yang benar. Tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, ru'ya salihah ni rupanya memang sesuatu yang besar. Inilah macam mana dulu asal-asal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diilhamkan Allah untuk bertahannus ataupun berkhalwat, bersunyi-sunyi di Gua Hira. Di Gua Hira yang kita pun belum ada rezeki nak pergi balik ni. Walaupun dah mula dah. Umrah ke Mekah tuan dah mula dah seminggu, alhamdulillah. Jadi kalau siapa yang ikut di Facebook mesti dah tengoknya. Jemaah umrah dah mula diterima semula Ahad lepas. Tapi umrah yang datang tu orang Arab lah. Saya tak tahulah kita orang Asia Tenggara ni bila boleh dapat pergi umrah. Jadi sekarang tak ada rezeki untuk pergi ke Gua Hira ni. Tapi apa-apanya Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi sendiri, beliau bercerita tentang macam mana asal-usul Nabi berada di gua tu. Jadi selalu kita dengar dan Nabi berada di gua tu adalah cerita dapat wahyu pertama. Wahyu pertama apa yang berlaku? Nabi dipeluk. Lepas kena peluk, Nabi kenapa lagi? Disuruh baca. Berapa kali? 3 kali. Jibril datang gitu gini. Ini kisah yang selalu kita dengar. Cerita wahyu pertama sampailah dapat 5 ayat awal surah Al-Alaq. Itu kisah yang sebenarnya berbulan-bulan sebelum. Jadi berbulan-bulan sebelum tu maksudnya awal-awal tu apa puncanya? Ini kalau siapa tertanya-tanya, siapa di kalangan tuan-tuan mungkin kalau fikir ke belakang sikit, yalah Ustaz, agaknya Nabi tu ni apa pencetus utama boleh pergi ke gua tu? Dan gua itu pun bukan senang nak pergi, walaupun saya pun tak pernah naik lagi. Tapi berdasarkan kata sahabat-sahabat, mungkin tuan-tuan yang hadir pun pernah naik, ingat baliklah. Naik ke gua tu pun masya-Allah, kena naik tengah malam buta untuk dapatkan subuh di atas. Dia bayangkan kalian bukan mudah nak naik gua tu. Nabi sebelum dapat wahyu pertama tu berbulan-bulan di atas gua tu berbulan. Jadi pencetus utamanya Nabi boleh naik ke atas mengasingkan diri tu, rupanya kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, atas dasar dan juga atas punca baginda mendapat ru'ya salihah dalam tidurnya, iaitu Nabi dapat mimpi yang benar. Ini belum wahyu lagi, wahyu pertama belum lagi. Berbulan-bulan sebelum wahyu pertama tu dapat mimpi yang benar bahawa Nabi diilhamkan Allah untuk pergi mengasingkan diri. Itu yang pertamalah dibawakan dalam tafsir ni. Maka ru'ya salihah ni memang benda yang besar, perkara yang menjadi asas mengapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hira. Dia Nabi pergi Gua Hira tu bukan sebab jumpa Jibril. Waktu tu tak jumpa lagi.
Ataupun bukan kerana pendeta tu suruh pendeta ni bagi nasihat, tidak. Ia berpunca daripada ru'yah solihah, mimpi benar yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, tuan sekalian, masih lagi dalam isu mimpi daripada ayat 5 ni, yang mana dibawakan di sini juga ru'yah solihah juga adalah perkara yang berkaitan dengan kita. Kita yang hadir ni ataupun kita sebagai umat lah, di mana sabda Nabi SAW, ru'yah solihah ni rupanya kata baginda, mimpi yang benar ni, ia adalah salah satu daripada 46 cabang-cabang ataupun ciri-ciri kenabian. Banyak di 46 pun saya pun tak sempat rujuk apa dia satu-satu ciri kenabian tu, ataupun kita kata sebagai aura kenabian lah. Dia kata Nabi SAW, daripada 46 ciri kenabian tu yang ditinggalkan Allah kepada umat akhir zaman, dalam keadaan Rasul Nabi memang dah tak ada, tapi ciri kenabian tu Allah tinggalkan satu je, iaitu inilah dia. Ru'yah solihah itu ditinggalkan kepada kita umat Nabi SAW. Dia yang lain tak ada lah. Yang lain ni maksudnya dapat wahyu lagi ke Ustaz maksudnya? Tak ada. Lama kita tuan ada masalah apa pun, janganlah tunggu wahyu, memang tak datang. Covid ni macam mana ni nak semayang Jumaat ni, tuan-tuan kalau baca balik itu kan, keputusan kita semayang Jumaat jarak-jarak itu sampai tak semayang Jumaat berapa minggu, itu bukan daripada wahyu tu. Itu berdasarkan ijtihad para ulama, sebab wahyu dah berhenti dah, selesai dah. Baik, jadi satu je lah kata Nabi SAW yang Allah tinggalkan kepada manusia selepas wafatnya Rasulullah SAW, iaitu ru'yah solihah, mimpi yang benar. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang kalau siapa tuan-tuan pernah lalui mimpi yang rupanya benda tu akhirnya berlaku, itu yang kita sebut itu ditakbir mimpi itu. Jadi kalau tafsir merujuk kepada huraian Quran, kalau syarah merujuk kepada huraian hadis. Di huraian mimpi ini jangan kata tafsir, istilah yang betulnya Allah ajar kita adalah ta'bir. Ta'bir ru'ya. Ini nantilah insya-Allah kita akan jumpa perkataan ta'bir. Ejaan Jawanya ta'ain. Bukan tadbir, pentadbiran tu. Pentadbiran tu kalau eja Jawinya tadal, tadbir, pegawai tadbir. Di mimpi ini huraiannya disebut dalam Al-Quran istilahnya ta'bir, ta'ain. Jadi itulah kita lihat, kalau ada tuan-tuan yang pernah mengalami mimpi yang rupanya betul, ataupun tanda-tanda yang rupanya jadi sungguh, itulah boleh jadi ru'yah solihah yang kita lalui. Yang kata Nabi SAW, itu satulah yang Allah tinggalkan kepada kita. Termasuklah ru'yah solihah ni adalah apa yang menjadi bab terakhir dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya tak tahu di sini ada ajar ke tidak, ada bincang ke tidak Syama'il Muhammadiyah. Kalau elok tuan dibincangkan, sebab ia kitab yang memang cerita pasal Nabi semuanya, gigi Nabi, rambut Nabi, segala-galanya. Dan saya dah bincang kitab ni di Masjid Penjara dah separuh dah, dah 4-5 tahun dah. Di bab terakhir itu adalah bab berkaitan dengan mimpi melihat Rasulullah SAW. Dia tak mustahil lah. Kalau pernah kita terbaca, kalau ada kita pernah dengar tuan guru ni mimpi nampak Nabi, itulah contoh ru'yah solihah tu. Yang kata Rasulullah SAW, ialah satu-satunya ciri kenabian yang ditinggalkan kepada umat akhir zaman. Dalam masa yang sama lain tak ada dah. Wahyu ke, jumpa malaikat ke, jumpa Jibril ke, tu tak ada dah. Baik, ini yang kedua. Tuan-tuan percaya Allah Ta'ala, maka apa yang diperolehi, dikurniakan ini berdasarkan amalan ketika jaga. Di waktu sedar ni lah, benda tu akhirnya Allah kurniakan waktu tidur. Baik, itu tadi dia benda yang tak ada petua. Kalau kita rujuk kepada pengalaman masing-masing para ulama, dia tak ada petua. Nak boleh jumpa Nabi, nampak Nabi dalam mimpi ni, yang betulnya kena baiklah waktu sedar tu. Kan, waktu sedar kena ibadah sesungguh, baik sesungguh. Dia kalau bergantung kepada petua, itu yang pelik tu. Kan, semayang tidak, Ustaz, dia ni apa benda ibadah, apa tak buat. Tapi petua nak nampak Nabi tu dibuat pula. Itu lain macam tu. Kan, petua nak nampak Nabi nak tidur sesungguh dia buat, amalan lain apa tak buat. Jadi yang betulnya, ia bergantung kepada amalan kita ketika zahir dan jaganya kita. Baik, ini dua perkara daripada isu pertama ayat ini, iaitu mimpi yang disebutkan berkaitan dengan Nabi Allah Yusuf AS. Dan baginda awalnya mimpi, tapi kemudiannya baginda lah yang pandai dalam mentadbir mimpi. Dalam kisah yang nanti kalau panjang umur kita akan jumpa. Baik, kemudian yang kedua tuan-tuan sekalian, selesai yang pertama tentang mimpi ru'yah solihah ni, maka tak boleh kita nafi.
Moden macam mana pun kita kena terima. Ru'yah solihah tu diiktiraf oleh syariat. Adanya mimpi benar dan baik bila ayat Allah kurniakan kepada manusia. Ya, dia jangan sampai tolak semualah. Baik, isu yang keduanya adalah berkaitan dengan hasad. Terutamanya firman Allah, fayakidu laka kaidah. Wahai Yusuf, janganlah kau cerita kepada adik-adik kamu. Kerana boleh jadi, kalau mereka tahu kamu ni ada kelebihan, nantinya akan orang taat ikut kamu, dikhawatiri, sebelum sampai kamu besar dan dewasa, mereka akan rancang benda yang tak elok. Fayakidu laka kaidah. Itu maksud ayat ni. Ya, iaitu dikhawatiri akan ada perancangan jahat ke atas kamu. Baik tuan-tuan, insya-Allah, pengajaran kedua daripada ayat ini ataupun yang inilah, iaitu merujuk kepada hasad. Hasad ke, dengki ke, ataupun iri hati, apa saja istilahnya. Yang mana disebutkan dalam tafsir bagi ayat ini. Inilah di antara perkara yang tak dinafikan boleh berlaku bahaya dan juga perkara yang tak baik kepada mangsa. Di tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita nak bincangkan untuk pengajaran kedua ni, isu yang bahkan disebut sendiri oleh Nabi SAW, kedengkian itu ia boleh datang daripada pandangan manusia pun. Dia jangan kata dengki ni sebab apa? Orang khianat dengan usaha. Pakat sana, pakat sini, kena khianat. Itu biasa je tuan. Kedengkian ini bahkan boleh datang kesannya kepada mangsa dengan mata aja. Inilah apa yang disebut dalam hadis sebagai penyakit ain. Dia kalau siapa pernah dengar, kalau ada perawat-perawat di sini mesti pernah dengar lah. Penyakit ain ni sebenarnya ada disebut sendiri dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi ajar apa doanya. Dalam Al-Quran, contohnya apa yang Allah Ta'ala sebutkan, tuan-tuan sekalian, terutamanya dalam firman Allah dalam surah Al-Qalam. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Qalam juz 27, terutamanya dalam ayat 51. Firman Allah Ta'ala, wa yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Kata Allah Ta'ala, maksudnya, dan sungguhnya orang kafir itu, orang kafir yang tak beriman ni, kata Allah, mereka ni boleh merosakkan, menggelincirkan kamu dengan bi absarihim, bahkan dengan mata-mata dan pandangan-pandangan mereka. Ini Allah sebut dalam surah Al-Qalam ayat 51. Dan menarik tuan sekalian, dalam isu yang sama, kedengkian ini boleh terpancar dengan mata. Jahatnya mata tu boleh mendatangkan penyakit dan juga mendatangkan kesan kepada mangsa. Ia sampai menjadi punca Nabi doa kepada Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husin. Ini boleh rujuk lah. Kalau ada perawat-perawat mungkin tahu, pernah dengar hadis sahih ni lah. Hadis yang bahkan diriwayatkan oleh 4 ulama besar hadis. Bagi contohnya, ia adalah hadis dan juga doa yang disebutkan sendiri oleh Nabi SAW berdasarkan riwayat Imam Nasai, Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah dan Imam Tirmizi. Apa doa ni? Iaitu Nabi SAW ketika mana pernah kedua-dua Hasan Husain adakan Nabi berdoalah dalam sabdanya, wa'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min syarri kulli ainin lamah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bahaya daripada pandangan mata ni bukan benda yang remeh. Ia sampai Nabi mendoakan Hasan Husain. Dalam doa tadi yang maksudnya, kata Nabi SAW, aku memperlindungkan kamu berdua dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna daripada gangguan, daripada kejahatan syaitan. Dan juga yang kedua kata Nabi, aku berlindung kamu kepada Allah Ta'ala daripada binatang-binatang berbisa. Dan yang ketiga adalah ain ni. Iaitu kata Nabi SAW, dan aku berlindungkan kamu berdua kepada Allah Ta'ala daripada mata-mata yang dengki. Ataupun dalam hadis sebut, min kulli ainin lammatin, ataupun lammah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, daripada penyakit ain Selalu orang sebut di Facebook, di internet, orang sebut penyakit ain gitu aja. Dia lepas ni tahu dah. Penyakit ain ni bukan masalah penyakit macam kanser gitu. Tapi penyakit yang datang daripada kedengkian pandangan manusia. Ini yang sebenarnya menjadi punca. Kalau pernah terbaca lah. Kalau tuan-tuan pernah terbaca di mana-mana, orang bagi petua. Kalau ada kelahiran, terutamanya baby anak ke ataupun baby tu cucu ke tuan, elak-elakkanlah. Kita excited macam mana pun dapat kelahiran baru,
Elak-elakkanlah daripada mengongsikan gambar yang betul-betul sampai ada muka dengan gambar yang dekat tu. Elak-elakkanlah daripada dikongsi di internet, di Facebook ke, di WhatsApp dan sebagainya. Dia kalau gambar jauh yang tahu apa clear, gambar tengah dokong ke, gambar yang nampak jauh pun tak berapa sangat, itu tak apa. Ini masuk clear depan muka dia punya gambar, dalam keadaan terang nampak matanya, share pula sana, share sini, saudara-saudara pun bukan, anak-anak pun bukan. Akhirnya dikhawatiri, takut-takut, itulah budak tu jadi tak sihat. Jadilah budak tu punya lemah sana, sakit sini, meraung sana, menangis sini. Puncanya awak excited sangat, kan? Duk share gambar macam kan orang lain tak ada cucu kan, orang lain pun ada cucu juga kan. Tapi nak kata kita ni seronok benar. Dia tuan sekalian, ia benda yang tak mustahil akhirnya adalah kesan kepada budak tu. Dalam masa lama kita pun heran kan, rasanya jaga elok dah. Salah makan pun tidak, apa pun tidak, pahala budak ni. Itu yang dikhawatiri rupanya datang daripada kedengkian manusia yang melihat. Mata-mata jahat yang akhirnya mendatangkan penyakit. Baik, ini benda besar sampai didoakan sendiri oleh Rasulullah SAW kepada kedua cucunya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husin. Baik, itulah dalam tafsir ni. Pengarang kitab Al-Wasil sebab apa? Dia menegaskan, maka menjadi sesuatu yang bergantung kepada keadaan. Kalau ada di kalangan kita, tuan-tuan sekalian, nak menyembunyikan nikmat, dia tak kongsi dengan orang. Boleh jadi, dia nak melindungi perkara tersebut daripada kedengkian dan iri hati manusia. Bab nikmat ni hukum asalnya kena ingat. Tuan-tuan sekalian, ini pun benda yang kita kena luruskan balik. Apa je nikmat kita dapat? Naik pangkat, pindah rumah, atau macam tadi kan dapat cucu, atau apa je lah. Nikmat-nikmat sebenarnya hukum asal untuk kita bercerita ni sebenarnya tidak haram. Makruh pun tidak. Dijaga-jaga. Dan kita yang hati masalah, jangan kita main tukarlah hukum. Ustaz nanti bukan jadi riak aku nak cerita kat orang ni. Siapa kata riak? Riak tu kita yang sakit hati tu, kan? Kita yang hati penyakit. Hukum asal sebenarnya ia bahkan digalakkan oleh Islam, bercerita nikmat. Dan bayangkan itu yang Allah sebut di akhir surah Ad-Duha tu, yang akhir jadi hukum asal bagi kita adalah digalakkan. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis ni maksudnya maka kamu ceritakanlah, kongsikan, khabarkan apa je nikmati rabbika, nikmat-nikmat Tuhanmu yang dikurniakan kepada kamu. Dia biasa kita pegang benda ni jangan cerita kan. Eloknya disimpan, ditutup. Itu kita kata orang macam kita pula. Dan kan hukum asalnya harus, bahkan digalakkan oleh syariat. Dia kalau kata kita kan jenis yang mudah jadi riak, kita kata kita mudah jadi ujub takabur, jangan kita pukul kata orang lain bersama. Boleh jadi orang lain tak ada penyakit tu. Ini yang menjadi masalah. Hanya segelintir yang bermasalah kita pakai pukul kata hukum macam tu. Dia asal hukumnya digalakkan. Nak cerita nikmat, nak kongsi info dan sebagainya, ceritalah. Tapi tuan-tuan sekalian, disebutkan di sini dalam setengah keadaan, terutama jika dikhawatiri akan berlaku bahaya daripada kedengkian. Takut orang tu dengki, orang ni sakit hati, orang ni hari hati, ditutup nikmat tersebut, maka ia sesuatu yang dibenarkan. Boleh untuk mengelakkan daripada bahaya, daripada masalah yang timbul pada masa datang. Jadi dia ambil hukum daripada mana? Daripada kisah ni lah. Awal-awal lagi ayahanda Nabi Yusuf ini dah ingatkan, wahai Yusuf, jangan kamu cerita, la taqsus, jangan kau kisahkan, jangan kau ceritakan berita kamu mimpi ini kepada saudara-saudara, adik-beradik kamu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dapat hukum yang kedua di sini. Asal hukum bercerita nikmat itu sebenarnya digalakkan oleh agama. Ceritalah, tak ada hukum haram, tak ada hukum apa pun. Dia yang kita kata nanti jadi riak, jadi yang ujub, jadi takabur tu, kita yang menyakit hati sebenarnya. Kita yang masalah, kita pakai borong pula hukum macam tu. Sedangkan hukum asalnya boleh, bukanlah benda dilarang pun. Baik. Jadi kita ambil iktibar di sini. Maka dalam situasi-situasi yang boleh mengundang bahaya, benda-benda yang dikhawatiri datang fitnah, iri hati dan dengki, maka tutuplah nikmat tersebut. Seperti mana yang diperintahkan kepada Nabi Yusuf AS. Jadi Nabi Yusuf tak ceritalah. Walaupun adik-beradik, ekologi kita ada adik-beradik yang paling rapat lepas daripada mak bapak. Tapi dengan yang paling rapat ni pun tak dibenarkan cerita, dikhawatiri adanya kedengkian yang akan timbul.
Jadi tuan-tuan sekalian, ini pengajaran kedua, termasuklah saya ulang balik berkaitan dengan penyakit ain tadi. Jadi ini sesuatu yang real, Nabi sendiri sebut. Dia jangan dipandang remeh. Terutama bayi tu pun kita tahu, dalam keadaan dia baby lagi, kecil lagi, dalam masa yang lama dia khawatiri, akhirnya kita yang menyebabkan dia terjumpa musibah, gairah. Share gambar sana, forward gambar sini, gambar tu muka penuh pula, dengan mata dia pun ada dalam tu. Akhirnya budak tu kena penyakit. Dikarenakan ain dan pandangan jahat daripada manusia. Baik, kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, yang menariknya, para ulama juga menyebutkan daripada ayat ini bagaimana maksud terbalik daripada firman Allah Taala ini. Contohnya, disebutkan bagaimana para ulama hampir bersepakat semuanya, jumhur. Jumhur ulama mengatakan bahawasanya anna ikhwata Yusuf lam yakunu anbiya. Bahawa kesemua adik-beradik Nabi Yusuf itu pastinya bukan Nabi. Walaupun dia Nabi, walaupun bapaknya Nabi, walaupun bapak Nabi, walaupun Nabi Yusuf itu Nabi, tapi bila kata yang lain confirm bukan Nabi. Macam mana keluar hukum gitu? Macam mana pengajaran tu pula yang ulama dapat? Tuan-tuan sekalian, ulama mendapat pengajaran begitu kenapa? Kerana dikaitkan dengan perancangan jahat tadi. Fayakidu laka kaida. Kebimbangan bapak ni menunjukkan adik-beradik Nabi Yusuf tu bukanlah Nabi, confirm. Sebab apa? Sebab Nabi dan Rasul adalah manusia yang terpelihara daripada dosa. Nabi Rasul tak main deki-deki ni. Terlalu low class sangat. Yang deki-deki ni orang yang low class. Cakap terang dan kita lah tu. Sakit hati sana, sakit hati sini. Kadang kalau kata muslimat perempuan kan, jiran sebelah tukar tu, jiran sebelah tukar ni pun dia sakit perut. Awak pula yang sakit hati kan. Ini masalah. Dalam masa yang sama, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terlalu mulia untuk sakit hati dan juga iri hati ni. Tak layak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ada sifat-sifat dengki. Nabi Rasul tak, mereka memang manusia yang tak inginkan dunia. Nabi kita pun, kalau tuan-tuan lihat di hujung-hujung kitab Syama'il tu, hujung-hujung kitab Syama'il tu ada cerita tentang harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta-harta Nabi, tak lupanya kalau kita baca hadis yang dihimpunkan, memang Nabi satu halnya harta yang ditinggalkan tak banyak. Kata tak banyak tu rasa compare dengan kita yang miskin pun banyak lagi orang miskin kita. Kerana riwayat menyebutkan Nabi ada bila meninggal tu hanya baju besi sikit-sikit aja. Tanah confirm tak ada lah. Dalam masa yang lama apa saja harta yang kita faham masa sekarang tak ada. Apa-apanya Nabi dalam harta tu macam tak ada. Apa yang ada tu pun rupanya, ia bahkan dah disebut oleh Nabi waktu hidup, semua peninggalan para Rasul adalah sedekah. Jadi tuan-tuan sekalian, para sahabat laksana kan, bila Rasulullah wafat, peninggalan Nabi tu semua terus convert jadi sedekah. Hatta waris Nabi pun tak dapat apa-apa. Ini disebut oleh Sayyidina Abu Bakar. Orang pernah tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau gitu siapa nak sara anak beranak Nabi ni? Dia kata, Abu Bakar, kamilah kaum muslimin yang menyara keluarga Nabi SAW dalam keadaan harta-harta Nabi itu, bahkan wafatnya baginda menjadikan harta tu sedekah terus. Ini contoh tuan sekalian. Maka Nabi dan Rasul manusia yang sangat mulia dan tak layak untuk berdengki-dengki ni. Dia nak katanya dengki ni benar sifat yang selalu lekeh. Orang kata low class sangat sifat dengki ni lah. Dia sebab itu dia ambil iktibar sini. Bila mana kebimbangan ayah Nabi Yusuf yang dipun Nabi juga, kebimbangan tu mesti apa yang confirm. Maka macam kita kan, kita ni bimbang tantah daripada sangkaan buruk je. Zon sana, zon sini, sangka sana, sangka sini pun tak betul. Jadi bapa Nabi Yusuf ni Nabi, bapa Nabi Yusuf ni Rasul. Sangkaan beliau mestilah benda yang betul. Tak mungkin seorang Rasul bercakap dan juga berkata benda yang tak betul. Jadi itu yang dikeluarkan hukum. Kata-kata Nabi Yaqub ni mestilah betul, maka menunjukkan adik-beradik Nabi Yusuf yang lain ni bukanlah Rasul, confirm bukan Nabi. Sebab apa? Sebab mereka bolehlah plan. Dikhawatiri akan buat perancangan jahat ke atas Nabi Yusuf. Jadi Nabi-Nabi tak layak untuk buat perancangan macam itu. Mereka orang yang sangat mulia, tak ada terlibat dengan penyakit-penyakit manusia ni lah. Ini tuan-tuan sekalian menariknya, dikeluarkan pengajaran begitu, bahawa mereka-mereka ni manusia yang pastinya bukan Nabi dan bukan Rasul. Dan nanti insyaAllah kita akan jumpa lah ayat-ayat yang mereka memang pakat sungguh. Bukan seorang dua orang ni, berpakat lah masing-masing untuk menjahanamkan Nabi Yusuf AS. Baik, itu pengajaran yang ketiga kita ambil.
Daripada firman Allah Subhanahu taala ayat 5 ni, bagaimana disebutkan mereka ni merancang kalau tahulah kamu ni nabi. Ia menggambarkan mereka ni confirm dan pastinya bukan rasul. Baik, kemudian penutup ayat ini tuan-tuan dan Allah Subhanahu taala. Maka ayah dia Nabi Yusuf pun sebut lagi, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ia selari dengan firman Allah Taala yang saya yakin ramai hafal awal-awal surah Al-Baqarah. Ada juga Allah sebut bahawasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Di benda yang sama pun tuan-tuan, kalau kita lihat Nabi Yusuf ni zaman bila ni? Nabi Yusuf ni kita boleh kata zaman Mesir purba dulu. Zaman Mesir yang punya lama, purba-purba entah agaknya mungkin zaman dengan piramid juga kot. Di waktu tu lagi dah disebutkan bahawasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuan-tuan macam Allah Ta'ala, untuk bahagian terakhir ini pula beberapa pengajaran kita boleh ambil. Yang pertama, kata-kata Nabi Yaqub ni, ayah Nabi Yusuf ni bila kata begini, ia menggambarkan kepada kita konsisten dan istiqamah je benda ni. Iaitu syaitan zaman bila pun, di negara mana pun, di lokasi mana pun, adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tak ada khilaf. Jangan sisih pendapat pula, jangan ada yang confuse. Tak, saya rasa macam ni Ustaz, ada pendapat ulama yang lain pula. Dia jaga-jaga kan. Benda ni boleh kata sepakat. Bayangkan bapa Nabi Yusuf pun cakap benda yang sama. Kalau kita tengok ke belakang lagi, Allah pun pesan benda yang sama ketika iblis dicampak keluar daripada syurga. Bahawasanya mereka ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Dia perkara pertama tuan-tuan, peganglah sungguh-sungguh. Memang benda yang tak berubah sampai kiamat. Syaitan dan iblis ni musuh kita yang nyata dan jelas. Kerana mutakhir ini, terutama di internet ni tuan-tuan, orang berhujah ni masya-Allah, sampai ke tahap yang menakutkan. Ini yang saya kongsi sikit itu. Bayang tuan-tuan, pada aliran-aliran yang menyeleweng ni, sampai ada yang bahkan membela dan juga mempertahankan iblis. Jadi iblis itu dipertahankan, sedangkan Allah adalah anak dah. Falakumul la'nah, ke atas kamu ni laknat Allah Ta'ala. Tapi ada yang bela, sampaikan dia kata apa, ni orang Melayu ni, pada komen tu cakap Melayu kan, Melayu lah tu. Dalam komen dia kata apa, iblis ni dia bukan engkar, kenapa? Kerana dia nak sujud ke Allah aja. Dia bila disuruh sujud ke lain, dia tak nak lah, kerana dia nak sujud hanya kepada Allah Ta'ala. Di kita kan, kalau mungkin yang tak ada asas kuat ni mungkin confuse juga lah kan. Ya juga tu, elok lah kan, sujud ke Allah aja, apa sujud ke lain. Dia tuan-tuan jangan keliru. Sujud kepada Nabi Adam tu datang dari siapa tu? Arahan tu daripada Allah juga. Itu yang punca akhir dia laknat dia dah keluar, kerana tidak patuh kepada arahan Allah Subhanahu taala. Dia yang bela iblis ni orang Islam juga. Kan? Agak tersengih iblis baca je kan. Elok pula ada manusia bela dia, sedangkan dia sendiri pun mengaku dia jahat. Dia sendiri pun mengaku dia jahat, minta tangguh sampai kiamat. Elok dia mengaku dia jahat, tiba-tiba manusia membela dia. Ini dahsyat sekarang ni. Orang nak falsafah kan, dia nak berhujah juga tapi mengaji tidak, datang pengajian tak ada, beragama pun hanya sekadar tangkap muat. Itu sampai tahap tu. Dibelanya iblis, kononnya iblis hanya nak sujud kepada Allah. Sedangkan arahan sujud kepada Nabi Adam juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama tuan-tuan sekalian. Daripada bahagian terakhir ini, tolong jangan ingat kita je, tolong tularkan juga, ingatkan juga kepada anak-anak kita. Sebab yang saya baca ni tulisan anak muda lah. Yang saya baca di internet tu dia cerita orang bela iblis ni orang muda kita kan, yang berfalsafah sana, berfalsafah sini, akhirnya habis terlangkup. Sampai iblis tu pun dipertahankan. Dahsyat, terkejut kan saya baca pun. Macam mana tahap makhluk yang laknat pun ada pula manusia yang membelanya. Waliyazbillah. Baik. Kemudian yang kedua daripada bahagian terakhir ini, bila mana Allah Ta'ala menyebutkan perkataan adu. Adu ni kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan ataupun cara mudah je lah, kita ambil maksudnya, ia memang tak ada dah maksud lain, memang tak perlu ditafsir-tafsir pun. Memang confirm adu ni maksudnya adalah musuh. Dia tak perlu kepada panjang lebar berkeruk dahi baca, ataupun cari pula takwil dan sebagainya, tak payah. Sebab ia memang maksud yang sangat jelas, adu ni merujuk kepada musuh ataupun pihak lawan. Jadi masalahnya, yang menegahkan iblis syaitan ni musuh ni adalah Allah. Baik itu tuan-tuan kita sebutkan tadi. Maka apa saja yang berkaitan syaitan, apa saja yang berkaitan iblis, jangan dipandang ringan.
Jangan dipandang remeh. Kalau tadi orang pandang ringan dari segi ideologi. Dari segi ideologi suka dia je kan. Dia kata iblis tu sepatutnya baik, bagus. Ada pun cara zahir dan banyak juga orang-orang yang lebih kurang terhadap benda datang dari syaitan ni. Kalau zahir ni apa? Kalau zahir ni maksiat lah. Berhati-hati jangan bermudah-mudah dengan maksiat. Ini yang kita bimbang. Memang berfalsafah tu dia tak ada lah kan. Dia tak pandai lah. Dia tak pandai nak temerang sana sini. Tapi dari segi amalan praktikalnya, ramai di kalangan kita yang lebih kurang dengan maksiat. Duit orang, ataupun amanah daripada orang, ataupun macam-macam contoh lagi lah. Sebahagian orang mudah kacau jiwanya bila dengan perempuan, ataupun ada sebahagian orang bahkan mudah rosak imannya dengan benda-benda yang berkaitan dengan perkara tertentu. Ini tuan benda yang kita bimbang, berlebih kurang dengan benda-benda yang hakikatnya datang daripada syaitan. Saya kongsi satu contoh. Tuan-tuan percaya Allah, tak tahu semenjak PKP ni, ada orang berteori kemungkinannya kerana sebahagian besar kita tengah banyak duit. Sebab apa? Sebab 6 bulan punya pinjaman ke pembiayaan ke tak payah bayar kan. Dia akhirnya kesannya apa? Antara kesan yang kita pun terkejut, tuan tengok sekarang ni berlambat-lambat basikal tak jalan. Sampai akan ada kedai basikal yang habis basikal. Nak cari mana tuan basikal habis ni? Kok beras habis, sardin habis, itu fahamkan basikal habis. Ini tuan, ini yang sekarang ni kita lihat jadi benda yang terkejut kat tengok. Yang lagi mutakhir sekarang ni, yang terlibat dengan basikal ni juga termasuklah muslimah kita. Yang mestilah ada keluarga dia kan. Mana ada yang main lahir bulu betung je. Saya tak ada keluarga Ustaz, saya bulu betung hanya orang. Tak ada, tak mesti ada suami, mesti ada bapak tu. Mesti ada adik-beradik. Dalam keadaan itulah trend sekarang ni. Kalau tuan-tuan yang tak tahu tu bersyukur tu. Saya tak tahu Ustaz, tak jumpa pun, tuan-tuan tak main basikal. Ni nak kata sebenarnya contoh bagaimana akhirnya manusia mula berlebih kurang, mula bertolak ansur dengan maksiat-maksiat yang dulunya tak pernah pun dia buat. Berpakaian contohnya, dalam masa yang sama juga pergaulan-pergaulan, dan juga melibatkan ikhtilat, percampuran-percampuran yang mestilah ada. Memang sekali kalau kita tengokkan semua dalam kumpulan. Sama juga tuan, dalam trend yang dah berlaku 2-3 tahun ni juga adalah trend mendaki ni pun sama juga. Mendaki ni punya kalau yang jenis gunung tinggi-tinggi, bukit tinggi-tinggi tu, memang sebahagian laluan tu kena saling menolak dan mendukung. Dia takat tuan-tuan naik Bukit Broga tak ada apa. Ni yang jenis masuk dalam hutan tu, rupanya ni saya dengar ni memang saling kena dukung, kena tolak punggung lah apalah. Ini realiti rupanya yang berlaku di hutan-hutan kita, di kalangan mereka-mereka yang hiking ni. Dia kalau tuan tak tahu bersyukur tu, urut ada, alhamdulillah. Lebih jangan cuba-cuba lah rasa nak rasa lah kan, tak tahu pula ni baru tahu. Nak cuba lah rasa kan, panjat Gunung Nuang, panjat pula Gunung Negeri Sembilan. Dia tak elakkan. Ini contoh bila mana akhirnya orang melupakan maksiat-maksiat yang dibimbangi perkara ini, lama-lama dianggap benda tu halal. Kan tak tolong tak terbabah lah dia, tak tolong kan masuk gaung lah dia, meh abang tolong. Ini contoh tuan-tuan kalian, benda yang kok siapa tak tahu, siapa tak nak dengar, ini realiti di luar sana. Benda yang sedang berluasa, asal hukumnya adalah harus dan memang sangat baik. Beriadah ni apa yang tak baik kan, memang baik belaka. Ia adalah perkara yang Nabi ni buat beriadah ni. Tapi jangan macam-macam yang sampai kita pula yang merasakan seronok dengan perkara-perkara maksiat kan. Berbasikal jadi semangat sebab apa? Sebab nampak Ustaz segala daging berbalut-balut belaka kan, segar rasanya kan. Sebab apa? Nampaklah orang ke depan ni tergolek sana, tertongging sini naik basikal. Ini realiti dan kita lihat akhirnya benda-benda begini mula dipandang sebagai benda biasa. Dulunya kan tak pernah kita fikirkan. Sebelum PKP itu pun tak terbayang orang perempuan ramai-ramai naik basikal. Sekarang dah banyak dah. Dan mana inilah kita bimbang. Sedangkan hakikatnya semuanya datang daripada syaitan yang Allah dah sebut lama dah. Musuh kita yang sangat nyata, yang tak perlu kepada apa-apa takwil pun, tak payah tafsir apa-apa pun, jelas nyata ia adalah musuh kita semua. Jadi tuan-tuan sekalian, termasuk yang secara amalan ni mudah-mudahan saya doakanlah kita tak ada yang terjebak. Kalau tuan-tuan nak pergi riadah ke apa ke, buatlah yang benda yang syar'i. Jangan melibatkan pencampuran lagi sampai berpegang, berpeluk, berdokong ni, hati-hati. Kerana ia sebenarnya benda yang sangat-sangat disukai oleh syaitan la'natullah. Itulah sikit perkongsian kita malam ni. Mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran dan iktibar insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza
wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.